أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi surau, ahli taukuasa sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam lebih kurang setengah jam lagi tu kita duduk seketika untuk mendengar sedikit pengasihan rohani. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk kita. Tambahan pula hari ni hari cuti nuzul Quran. Kalau di Kelantan hari tu almarhum Tuguni Aziz ni, dia kata kalau diberi pilihan antara Maulidur Rasul dengan nuzul Quran, Tuguni Aziz kata dia besar lagi nuzul Quran. Sebab tanpa nuzul Quran kita tak wajib ikut Nabi. Tanpa nuzul Quran kita tak wajib ikut Nabi. Nabi manusia biasa yang diangkat darjat selepas baginda menerima wahyu. Tetapi kita tak nafi dua-dua sekali penting. Dan insya-Allah untuk hari ni tajuk saya hari ni tajuk dia musibah agama. Musibah agama dalam Ramadan. Musibah agama dalam Ramadan. Lagu mana musibah agama? Ada satu doa Nabi baca. Nabi kata wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah tu menimpa agama kami. Dan hari ni kita akan tengok musibah agama dalam Ramadan. Tujuan dia supaya kita mengelak tak kena musibah, terkena musibah agama pada bulan Ramadan. Okey, untuk permulaannya bila masuk Ramadan, hadis-hadis yang biasa kita dengar, kita akan dengarlah. Antara contohnya, Nabi kata qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Dia kata syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkatan, berkat masuk kebaikan yang banyak. Dia kata iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah Ta'ala fardukan kepada kamu puasanya. Dia kata yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu syurga padanya, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka, wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, pada hari pada bulan Ramadan ni ada malam yang lebih baik per 1000 bulan. Lepas tu Nabi kata man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang dihalang daripada mendapat kebaikannya maka dia akan dihalang. Sebab apa? Tak ambil kesempatan untuk beribadat dalamnya. Ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua hamba nak share ataupun saya nak share mengenai hembusan rahmat Allah. Nabi kata, hadis ini diriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani. Nabi kata if'alul khaira dahrakum. Nabi kata kerjakan kebaikan sepanjang usiamu, sepanjang masa. Terutama sekali pada waktu-waktu istimewa. Sebab apa Nabi kata wa ta'arradu, dan carilah, dia kata linafahati rahmatillah, kepada hembusan-hembusan rahmat Allah. Fa inna lillahi nafahatin, sebab Allah ni ada hembusan rahmat dia, yusibu biha man yasha'u min ibadi, Allah Ta'ala berikan kepada siapa dia kehendaki dalam kalangan hamba-Nya. Alhamdulillah kita dalam bulan Ramadan ni dapat segala kebaikan yang Allah Ta'ala berikan itu. Tetapi malangnya dalam bulan Ramadan ni ada orang yang ditimpa ataupun terkena musibah agama. Okey, sebagai mukaddimah kita nak kena kenal dulu musibah agama ni, Gabriel musibah agama ni. Dan cerita mengenai musibah agama ni tuan-tuan dipetik daripada ayat dalam surah Yusuf. Ayat mana Allah kata wa ma qalat fadalikunna alladhi lumtunnani fih. Ataupun ayat ni panjang, ayat 32 dengan 33. Hamba ringkaskan terus kepada maksud dia. Yusuf alaihi salam apabila dia dibeli oleh Aziz Mesir, kemudian dia pun duduk di rumah ataupun istana Aziz Mesir. Oleh kerana ketampanan Yusuf ni, beliau telah digoda oleh isteri kepada Aziz. Walaupun Quran tak sebut nama isteri Aziz, tapi kita popular panggil dia sebagai Zulaikha. Itu antara riwayat-riwayat Israiliyah lah. Ringkas cerita, akhirnya bila dia nak Yusuf, dia tak berjaya menundukkan Yusuf, dia pun beri kata dua kepada Yusuf. Dia kata apa? Wala illam yaf'al ma amuruh, kalau sekiranya dia Yusuf tu tak mau ikut apa aku suruh, la yusjanan, dia akan benar-benar dipenjarakan, wala yakuna minas saghirin, dan dia akan jadi orang yang hina. Bila isteri Aziz ni tak tahan sangat dah ni, dia pun guna kuasa. Dia bagi kata dua kepada Yusuf. Yusuf, sama ada mu ikut kehendak aku, jadi jantan simpanan aku, berzina dengan aku, jadi kekasih gelap aku, ataupun mu ni aku sembah dari jin.
Jadi itu maksudnya diberi pilihan kepada Yusuf, ikut kehendak dia ataupun dia masuk jail. Dan pada masa itu Nabi Yusuf jawab kepada kata qala, Allah Taala sebut pada dia, rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dia kata, Tuhan, aku lebih suka dipenjarakan daripada mengikut apa dia kehendaki oleh perempuan itu. Jadi lah ni ada dua benda. Nabi Yusuf di persimpangan. Persimpangan pertama ataupun pilihan pertama, dia nak ikut kehendak perempuan ni, berzina. Ataupun kita kata ikut kehendak perempuan ni, mudah ceritanya dia akan jadi senang, sedap, selesa hidup dia. Tetapi pada masa yang sama, agama dia akan rosak. Dia akan terlibat dengan benda yang haram, Allah Ta'ala akan marah, murka ke dia. Dan bila bertembung antara dua ni, nak jaga kesenangan duniawi ataupun nak jaga agama jangan rosak, Nabi Yusuf ambil pilihan, biarlah aku susah di dunia, biarlah dunia aku ditimpa musibah, aku kena jail, aku dihina ataupun aku difitnah, daripada aku rosakkan agama aku. Jadi musibah dunia dengan musibah agama ni mudahnya lagu ni. Musibah dunia ni kalau kita ditimpa dengan bencana, sakit, demam, covid, rugi dan sebagainya, itu musibah dunia. Hak ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ayat ni pun popular. Allah kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami akan uji kamu dengan sesuatu, rasa takut, lapar, kurang harta, semua sekali. Lepas tu Allah kata wabasyiris sabirin, beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Bila dia timpa musibah, dia istirja'. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah dunia. Manakala Yusuf tak terima Yusuf jaga agama dia, tak terlibat dengan zina, dengan godaan perempuan ni, dia jaga agama dia supaya agamanya tidak ditimpa musibah. Mudahnya lagu ni dah. Musibah agama ni kalau kita merosakkan agama kita. Dalam bulan puasa contoh, kita tak puasa, kita tak jaga lidah dan banyak lagi benda-benda kita buat menyebabkan agama kita rosak, pahala puasa kita berkurangan. Itu maksud musibah agama. Dan bila kita bertembung antara dua perkara ni, kita ikut contoh Nabi Yusuf AS, dia jaga sungguh agama dia supaya tak rosak. Biarlah aku masuk jail, aku dihina masuk jail, tak ada limit masuk jail tu. Duduk dalam jail pula kita kata tak senang seperti duduk di luar. Biarlah agama aku ditimpa musibah pada dunia aku, asalkan aku jaga agama aku. Okey tuan-tuan, ada beberapa contoh kita boleh tengok musibah agama. Secara umum musibah agama ni luas. Antara satu contoh musibah agama, tenggelam dalam syirik dan juga bid'ah. Jahil tak pergi ngaji, duk buat benda syirik, duk buat benda bid'ah. Yang kedua, antara contoh musibah agama, orang yang kena musibah agama dia allergic dengan ibadat. Dia tak suka beribadat. Duduk semaya sekejap, duduk dalam seorang masjid, dia jadi masa resah, dia lari dengar-dengar. Ataupun hak ketiga ni hak penting, tak sensitif dengan musim ibadat yang khusus. Tidak sensitif dengan musim ibadat yang khusus. Contoh lah ni duduk dalam bulan Ramadan, orang pakat bubuk belaka nak pergi ke seorang masjid untuk kata-kata hidup ke Ramadan. Tiba-tiba dia ni buat tak tahu. Sebelum Ramadan perangai dia dah gutu dah. Masa Ramadan dah gutu dah juga. Ini antara contoh orang yang kena musibah agama. Yang keempat, terlalu bersedih dengan musibah dunia. Musibah dunia rugi, sakit, kita kata apa dan sebagainya. Lepas tu berlaku bencana, contoh kata anak dia mati ke, ataupun dia nego rugi. Dia sedih sangat sebab musibah dunia ni akhirnya menyebabkan dia menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir. Nah, itu pun contoh musibah agama. Dan yang kelima, kalau hamba nak ambil contoh, terlalu kagum dengan dunia. Sibuk sangat cari harta, kagum benar, oh dia tu kaya. Bila kau tu orang kaya, bangsawan aku duk pergi puja kau itu, sehingga lupa akhirat. Itu pun antara contoh orang yang ditimpa dengan musibah agama. Okey, balik kepada bulan Ramadan. Ramadan ni ada beberapa musibah agama. Kita kena ngaji, kita kena tahu sebab apa? Supaya kita boleh selamatkan diri kita daripada bencana-bencana ataupun musibah agama yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Yang pertama antara contoh musibah agama dalam bulan Ramadan yang mungkin boleh kena pada kita ni, orang yang tidak berpuasa lidah dan tangannya. Dulu puasa lidah lah. Sebab apa Nabi kata, popular hadis ni, Nabi kata man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan cakap dusta, cakap kotor, wal amal bi, duk buat benda tu, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Ta'ala tidak berhajat, tak perlu sikit pun dia ni tak makan, tak minum. Maksudnya kalau dia puasa tapi lidah dia jahat, kotor, mulut dia kotor, mulut dia jahat,
kutuk orang, ngopak dan sebagainya, Allah tak perlukan puasa. Cuma tuan-tuan sekarang ni, kita kena ingat, hak kecek, hak bercakap sekarang bukan hanya lidah. Sekarang pada zaman serba moden, hak bercakap tuan-tuan, ni, telefon pun bercakap. Telefon pun bercakap. Jadi musibah agama hak mula-mula, orang hak tidak berpuasa lidah dan juga tangan dia. Ramai orang hak muflis. Muflis macam mana? Pernah Nabi tanya sahabat dia, hadis Sahih Muslim. Nabi kata, "Mu tahu tak siapa muflis?" Sahabat kata, "Orang tak ada harta." Nabi kata, "Tak. Orang yang muflis ni," dia kata, "orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala solat, puasa, zakat, tapi pada masa yang sama dia melakukan dosa kezaliman. Dia caci kawan tu, dia tuduh hak ni tanpa bukti, makan harta si fulan, tumpahkan darah dan sebagainya. Akhirat besok Allah Taala akan ambil pahala dia hak banyak ni, puasa ke apa semua ni, beri kepada orang hak dia zalimi." Dan cara zaman sekarang ni orang boleh muflis dengan pahala puasanya dengan menggunakan lidah ataupun tangan. Contoh mudahlah, pakai telefon. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kalau boleh lah, kalau kita jenis main WhatsApp ke ataupun main Facebook ataupun main Instagram, kalau boleh bulan puasa kita puasa. Khun sekejap. Boleh nak ada tu, tapi jangan layan isu-isu hak biasa diungkit. Tak habis-habis isu. Lepas satu-satu, kita pun tengok, kita rasa nak komen. Dan biasa dalam Facebook ataupun media sosial, bila kita komen, kita gunakan bahasa-bahasa menyindir. Ataupun kita post something, hak kita post dalam media sosial tu, orang pakat komen. Dan orang komen tu ada hak kutuk, ada hak maki, ada hak mengejek dan juga sindir. Jangan ingat benda tu tak ada dosa. Benda tu boleh mengundang dosa. Tak berbaloi benda hak kita komen, kita share tu boleh menyebabkan dosa. Dosa bukan dosa biasa. Kalau kita hak cetus ke benda tu, orang lain komen derek-derek sampai cecah beberapa hari, tak pasal-pasal kita menjadi pencetus dosa. Jadi itu antara contoh orang hak ditimpa musibah agama dalam bulan Ramadan sebab apa? Tidak jaga lidah, tidak jaga tangan, daripada mengutuk, mengejek orang dan sebagainya. Okey. Kemudian yang kedua, musibah agama dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dikaitkan dengan Al-Quran. Kita tak payah tanya orang lain. Kita tanya diri kita sendiri. Hari ni hari yang berapa hari ni? Hari ke-17 Ramadan. Juzuk berapa dah baca? Tu tanya diri sendiri. Tak payah jawab. Tengok diri sendiri. Hari ni hari ke-17 Ramadan. Kita baca Quran ke tidak? Ambil ke usaha untuk baca Quran? Kalau tak ambil untuk baca Quran, serupa Ramadan tahun lepas pergi ke surah dia buat tadarus. Hak khatam tadarus muka sama. Tahun ni mari-mari muka sama juga. Pendek kata hak tak balik baca Quran tu tak pernah tercetus dalam hati dia dalam bulan Ramadan tu nak tengok untuk baca Quran ataupun tengok nak menyertai grup hak tadarus ke. Serupa. Jadi ini antara contoh orang hak menimpakan musibah pada agama dia tahun demi tahun, bulan demi bulan. Sepatutnya bukan lagi tu. Ambo nak share cerita. Cerita ni kisah benar. Ada murid ambo, nama dia Tan Sri Syed Muhammad. Ambo di ada beberapa dua qaryah lah. Qaryah ambo qaryah Selayang dekat rumah tu. Lepas tu selagi saya akan qaryah sebab ada banyak kelas-kelas itu di Masjid Ibn Sina Titi Wangsa. Masjid hak terbakar ni. Masa hari pertama tarawih tu. Dekat Tasik Titi Wangsa kena panah kelak terbakar. Tan Sri Syed Muhammad ni, dia ni kenal lama dah, hamba tarawih situ, kuliah dia follow dah. Lepas tu satu hari lepas Ramadan, lama dah, satu hari dia call. Dia kata, "Ustaz, saya nak jumpa, boleh tak? Nak pergi jumpa Ustaz di UIA, mengajar UIA." Dia pun pergi ke UIA. Dia kata nak belajar Quran, nak saya mau baca. Kata boleh. Lepas tu Ustaz dah baca. Kita betul lah. Lepas tu tanya dia, kata Tan Sri, lama kening kenal lama dah di qaryah tu, di Titi Wangsa. Kenapa baru sekarang nak saya mau? Dia pun macam teman. Dia kata gini cerita dia Ustaz. Dia kata saya cerita 2-3 tahun lepas ataupun 2 tahun lepas saya sakit mata. Lepas tu inilah buat rawatan, jumpa dengan Profesor Muhayya, Prof Muhayya. Biasa tu big Prof Muhayya. Dia tu pakar mata. Lepas tu set appointment untuk buat operation. Lepas tu masa nak buat operation tu, Prof Muhayya ni bijak dari segi dakwah. Dia kata, "Okey, Tan Sri, nak start dah ni operation, baca doa-doa Tan Sri ada. Suruh gapo Tan Sri hafal baca." Lepas tu dekat-dekat dengan operation, okey ni paling penting. Sebelum kita start ni Tan Sri,
ikut saya. Doa ni doa paling penting. Doa ni sembuh ke tidak sakit mata Tan Sri ni bergantung rapat kepada doa ni. Ikut. Dia pun ikut. Ya Allah, sembuhkan mata saya supaya Ramadan akan datang saya boleh khatam Al-Quran. Dia pun baca lah sebab nak sembuh mata ni. Lepas tu operation berjaya. Alhamdulillah mata boleh tengok balik. Mari Ramadan. Mari Ramadan, sampai Ramadan dia termenung. Dia kata, dia kata, Ustaz, umur saya 60 lebih. Masa tu dia jumpa saya start nak mengaji tu, umur dia 60 lebih. Dia kata, Ustaz, saya ni umur 60 lebih. Sekali pun tak pernah khatam Quran dalam Ramadan. Lepas tu boleh ingat Allah bagi balik nikmat mata, janji ke Allah tu, dia kata. Dari doa sebelum operation, dia rasa malu yang amat sangat. Dia berkata, saya pun ambil lah Quran Ramadan lepas, dia kata. Saya pun mulalah baca. Mengakuk-akuk dia kata, dia boleh ngaji, tapi kimalah. Dia pun start ngakuk baca. Alhamdulillah kata akhirnya itulah Ramadan pertama saya Ustaz. Saya berjaya khatam Al-Quran. Dan mula pada Ramadan tu, terus sampai berterusan. Dia kata tak mesti dah khatam Quran. Ini antara contoh kita kata orang yang menjiwai Ramadan. Jadi kalau kita ni tak pandang ngaji, tak lancar mengaji, tak jadi alasan untuk terus sampai ketua sampai ke mati. Besok mati jumpa Allah. Allah tanya, mengaji tak? Ambo tak pandang ngaji. Bapa tak pandang ngaji. Ambo ni ambil SRP Zame tulis Jawi dimansuhkan di Malaysia. Masa seorang menteri tu jadi menteri pelajaran, dia mansuh. Ambo best tu. Patang tak boleh ngaji. Agak-agak Allah nak jawab lagi. Allah terima pada alasan tu. Allah katanya, pakai telefon. Pakai telefon apa? iPhone 14. Canggih molek telefon ni. Dalam telefon tu ada apps pasal Quran. Ada. Boleh belek. Ada. Boleh belek. Boleh belajar. Boleh belajar. Dalam telefon ada juga. Ada Facebook, Instagram, semua benda ada. Bapa mu boleh main Instagram, Facebook, WhatsApp tu duduk bergejar-gejar. Bapa mu tak boleh peruntukkan masa untuk mengaji, belajar mengaji. Sekurang-kurangnya alasan mu SRP tahun 70 hak tu habis zaman tu. Mu kena belajar. Sepatutnya gitu. Ini antara contoh orang tertimpa musibah agama. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, contoh musibah agama dalam bulan Ramadan. Percaya benda-benda karut, benda khurafat. Percaya benda karut, khurafat hak dikaitkan dengan Ramadan. Antara contoh paling banyak, Alhamdulillah, tahun ni tak berapa nak banyak dah. Sebab antara benda hak hidup sebar lah. Cerita ni daripada tahun 2016, sebelum tu lagi. Tersebar dalam mesej, ruh yang kembali di bulan Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan, semua roh berkumpul di Lauh Mahfuz memohon kepada Allah untuk kembali ke bumi. Ada roh yang dibenarkan, sebarkan. Kita dapat, roh balik. Kita pun pakat sebar belaka. Sebar dalam bulan Ramadan. Masuk di bulan Ramadan, keluarlah cerita roh balik. Tuan-tuan, roh ni, roh manusia ni kerja Tuhan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya tentang roh. Sebut roh ni kerja Tuhan. Mu tak tahu, mu dah sedikit. Roh ni benda ghaib. Benda tak nampak di mata. Kita tak nampak ghaib, roh. Dan dalam adab beragama, kita ngaji akidah, benda yang tak nampak di mata ghaib mesti bersandarkan kepada dalil. Mesti dalil. Al-Quran kata apa, sunnah kata apa. Kalau tak ada dalil daripada Al-Quran sunnah, benda ghaib kita tak nak rasa-rasa bijuk, tak nak agak-agak. Jadi cerita ni bercanggah dengan nas Al-Quran. Sebab apa kalau baca dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah tak nak cerita ruh orang mati hak kafir nak balik ke dunia. Allah kata tak boleh. Kenapa mu telah masuk ke barzakh? Dia kata wa min waraihim barzakhun. Depanmu ada barzakh yang menghalang kamu nak balik ke dunia sampai kiamat. Ringkas cerita, roh ni tak boleh balik. Roh ni bila dah mati masuk alam barzakh, duduk dah situ sampai kiamat. Cerita roh balik malam Jumaat, roh balik bulan puasa bercuti, lepas tu roh balik jadi hantu. Sebab apa? Marsani rampas harta Maryam Lepas tu Maryam pun balik menjelma dalam Maria jadi Pontianak Harum Sunda Malang. Maria Karim belakang. Cerita Maria Karim. Tak ada. Aduh tak boleh balik. Tapi dalam bulan puasa share. Dah benda ni berlaku lama dah. Ambo ni alhamdulillah tuan-tuan, Allah berilah peluang. Ambo pergi kolam, pernah pergi kolam dalam utusan Malaysia. Utusan Malaysia sebelum UMNO kalah tu. Utusan Malaysia, hamba tulis rencana bertahun-tahun kita buat perjuangan betul masyarakat. Hak jadi masalah lah ni ya, bapa duduk sebar lagi dalam Facebook ada hamba jumpa page seseorang diberi nama Ustaz sekian. Dia tukar sebar. Cerita ni. Bayangkan tuan-tuan, hamba buat carian
cerita dia saya baru balik ni, tak ada nas pun. Pada Januari 2021, berapa share dalam Facebook? Tak banyak, 360,000 orang share cerita tadi tu. Berapa like? Like dia 229,000. Oh, kalau siapa nak gila populariti, suka ni. Berapa komen? 97,000 komen. Ambo masuk ke page ni. Ambo masuk personal message. Ana tegur, ambo tegur. Ambo kata kena delete. Sebab benda ni tak betul, merosakkan akidah, bercanggah dengan Al-Quran dan yang hadis. Tapi ada lagi. Jadi kita ni kalau boleh kita belajar agama supaya kita tidak terjebak dengan benda-benda karut lagu ni. Ini antara contoh musibah agama dalam bulan Ramadan, duk sibuk share benda-benda mengarut hak tidak sahih dalam agama kita. Okey, yang keempat, musibah agama dalam bulan Ramadan berbuka puasa dengan benda yang haram. Wayak teriak mudah sikit rokok. Sebab rokok ni kalau ikut muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan yang ke-37 tahun 95, 23 Mac 93 dah memutuskan rokok ni haram. Kenapa memberi kemudaratan? Tapi orang kita masa bulan Ramadan dia tak isap rokok siang, malam buka puasa je, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftar, terus cucuk. Seolah-olah sehari sutuk ni berpuasa kerana Allah dirosakkan hanya kerana sebatai rokok. Tuan-tuan, rokok ni kita boleh berhenti asal sahaja kita ada niat untuk berhenti. Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah berkat bulan Ramadan. Yang kelima, antara contoh musibah agama. Ni ramai juga orang buat ni, puasa tapi tak semayang. Puasa tak semayang. Sedangkan meninggalkan puasa, meninggalkan solat ni, kalau dengan sebab ingkar, ulama hak berkeras mengatakan kufur. Kalau tinggal solat kerana malas, dia kira sebagai fasik. Orang kita kemarin lagi buka puasa tapi tak semayang. Wala'iyadzubillah. Kena tegur. Yang keenam antara musibah agama dalam bulan Ramadan, angan-angan, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, nak tu, nak ni. Nak malam Al-Qadar contohnya. Nak pahala banyak. Nak masuk syurga melalui pintu syurga yang bernama Rayyan. Tapi tidak berusaha ke arah itu. Lepas tu antara contohnya, shopping malam Al-Qadar. Shopping malam Al-Qadar ni macam mana? Dia bangun tengah malam, ambo buat macam kecil tu. 10 malam terakhir. Malam-malam genak, relax, tak buat apa-apa. Malam ganji, bangun, tengok je pukul 3 pagi, buat apa dulu? Agak-agak dulu. Bukan nel lah, tengok. Oh, pokok tak sujud. Okey, tidur balik. Ini contoh. Kita kata benda-benda tak molek. Tuan-tuan, malam Al-Qadar ni perbincangan panjang lebar lah. Setakat Amba duk baca ada 4 pandangan mengenai malam Al-Qadar. Yang paling popular malam ke-27 Ramadan. Kita tak nafilah. Ada hadis, bahkan ulama buat berbagai teori. Antara teori yang menarik malam Al-Qadar ni, dia kata surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Dia kata surah Al-Qadar tu, perkataan lailatul qadar kita pecah. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, daran. Berapa? 9. Dari surah Al-Qadar diulang berapa kali? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. 3 kali. Waktu dia kata 9 kali 3, 27 Ramadan. Jangan main teori ini ni, kalau baca kitab-kitab memang ada. Antara contoh lain, dia guna surah Al-Qadar juga. Inna anzalna, lepas tu sampai hujung tu, salamun hiya. Sejahtera kamu kerana malam itu, hiya pada malam itu. Jadi perkataan hiya tu dia kira daripada awal. Inna anzalnahu fi lailatul kira. Hiya tu jatuh kepada kata yang ke-27. Jadi hak jenis fokus 27 ni tak apalah, kita kata ada hadis. Dia fokus ke 27. Tapi hak malam lain dia tak peduli. Ini pusat. Itu pandangan pertama. Yang kedua, malam ganjil berpindah randah sepanjang Ramadan ataupun sepanjang tahun, berubah ikut tahun. Ini hak paling itulah. Yang ketiga, malam Al-Qadar ni macam mana? Berlaku sekali je dalam sejarah dunia. Sekali je. Maksudnya bila tu? Ketika Quran first turun langit ke-7 ke langit pertama. Semakin dekat dengan bumi untuk diberi kepada Nabi, berikutnya bila Nabi dilantik. Jadi tiap-tiap tahun tak ada dah dia kata malam Al-Qadar. Ini pandangan hak pelik lah. Tapi ada ulama pegang ni. Ada ulama pegang. Sebab apa dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas tu kita pun tanya. Ulama hak pegang pandangan ni kita tanya. Kalau gitu buat apa Nabi suruh cari setiap tahun?
Ada kata hak Nabi suruh cari tu, suruh kenang kembali waktu atau saat istimewa Quran turun. Macam gini dia kata, macam kita merdeka 31 Ogos 57. Okey. Setiap tahun kita sambut lagi merdeka. Contoh hamba ni daripada Arab Saudi mari ke Malaysia. Mari Malaysia cuti 1 Ogos. Kita bertanya, apa cuti ni? Lepas tu katanya sayang kita, oh hari ni hari kebangsaan. Hari apa tu? Hari kemerdekaan Malaysia. Oh Malaysia baru merdeka tahun ni. Tahun depan cuti lagi, kita pelik. Apa merdeka tiap tahun kau Malaysia? Dia kata, dah. Merdeka lama dah. Tapi setiap tahun kita sambut. Apa? Kita nak segar, bogarkan kembali rasa patriotism. Bukan kita baru merdeka. Jadi grup hak kata Al-Qadar tu sekali je berlaku dulu dalam sejarah dunia. Hak kita duduk suruh Nabi suruh kita cari setiap tahun tu. Itu adalah cara kita nak bersyukur dengan Quran turun. Quran telah mengubah kehidupan manusia di dunia sebagainya. Ini pandangan yang ketiga. Hak ni yang bertanya Tuk Guramba. Macam mana pandangan ni? Lepas tu Tuk Guramba kata apa? Jangan cerdik sangat, dia kata. Jangan cerdik sangat. Dah Nabi sebut dengan jelas. Setiap tahun Al-Qadar tu bolam. Mana Nabi suruh cari pada malam ganjil sampai kiamat. Maksudnya kelebihan Al-Qadar itu ada secara zahir berulang-ulang setiap tahun. Jangan terlebih pandai. Tu ulama kata. Jadi kita pakai hak tu lah. Lepas tu pandangan yang keempat, Al-Qadar ni, orang tanya Abdullah bin Mas'ud, bila malam Al-Qadar? Dia jawab selamba, semaya setahun, jumpa. Hak ni hak paling apa? Hak paling steady. Jadi kalau boleh kita beribadat lillahi ta'ala, jangan shopping. Shopping. Malam apa? Malam ni malam ganjil. Okey, semaya, siapa tak tidur. Esok malam genap, buat benda lain. Kalau boleh, itu bukan cara kita nak beribadat pada Allah. Okey tuan-tuan. Dan akhir sekali, kita cuba, habislah cerita pasal musibah agama tu, habislah contoh-contohnya. Akhir sekali, kita ambillah kesempatan dengan Ramadan yang ada ni, supaya hujung Ramadan ni, kita ni ditakdirkan Tuhan kaya sekaya-kayanya. Ada hadis daripada Ka'ab bin Ujrah. Nabi kata, buat mari mimbar aku tu. Orang pun akak mimbar Nabi. Letak. Okey, hadis Mustadrak Al-Hakim. Lepas tu Nabi pun naik atas tangga. Nabi kata amin. Kata naik lagi, Nabi kata amin. Naik lagi amin. Sahabat pun pelik. Kata guana tu Rasulullah. Lepas tu kata Nabi, Jibril mari. Masa aku lakoh anak tangga pertama, Jibril pun kata, sia-sia hidup orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya selepas habis Ramadan. Nabi kata, aku pun ucapkan amin. Yang kedua, sia-sia Nabi Jibril kata orang hak disebut namamu tapi dia tak berselawat. Aku kata amin. Yang ketiga, sia-sia orang hak sempat untuk menjaga seorang ataupun kedua ibu bapanya tapi tak menyebabkan jaga mak ayah dengan penuh sabar, itu membawanya ke syurga. Tapi hak mula-mula tadi tu, maknanya kata bila sebut Ramadan, pakej utama kita kena ingat dengan Ramadan ni, akhirnya keputusan dia akan menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab itu bila malam Al-Qadar, Aisyah tanya Nabi nak baca gapo kalau jumpa malam Al-Qadar. Nabi tak suruh minta supaya jadi jutawan. Bisnes jadi, projek masuk, exam dapat 8A, 10A. Kalau budak universiti dapat apa, 4 flex, dapat first class honors. Nabi tak ajar tu. Nabi kata, innaka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Engkau maha pemaaf, ampunkan kami. Sebab kita ni banyak sebab yang menjadi penghalang kita kata nak bahagia dunia akhirat ni, sebab kerana dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ambil kesempatan Ramadan ni, jangan timpa ke musibah pada agama kita dengan tidak mempedulikan kata keberkatan ataupun kelebihan Ramadan ni. Sebab apa, Ramadan ni mari sekali setahun dan kita tak tahu tahun depan kita jumpa ke tidak dengan Ramadan ni. Allahu a'lam tuan-tuan. Dan sebelum hamba berakhir, ada 2 buku hamba bawa. Satu ni ayat kursi. Ini tadabbur ataupun tafsir ringkas ayat kursi. Ringkas sungguh, tak sampai 100 muka surat. Ini cerita pasal ayat kursi. Tajuk dia tidak mengantuk, tidak tidur. Sebab apa? Allah kata la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Dan ayat kursi ni tuan-tuan, ayat yang Nabi iktiraf sebagai ayat paling hebat, ayat teragung dalam Al-Quran. Tetapi bila kita tak tahu isi kandungan dia, kita tak appreciate. Tapi bila kita baca ayat kursi, kita baca tafsir dia, kita tengok rupanya betul ayat kursi ni antara ayat paling hebat. Sebab antara satu contoh, ayat kursi ni Al-Baqarah 255, satu ayat. Tapi pada satu ayat kursi ni ada sampai 17 kali pengulangan nama Allah secara zahir dan juga secara kata tersembunyi. Kita kata ganti nama. Allah, Hu,
ilah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum itu pula bila baca dalam hadis ada sebelah nama Allah yang diiktiraf sebagai Ismul A'zam. Guna nama-nama ni senang makbul doa. Dua daripadanya Al-Hayyu Al-Qayyum. Lagi la ta'khudhu patu bahagian ujung tu kita kata hafazah, penjaga. Allah kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kerajaan Allah ni luah meliputi sebesar langit bumi, tapi tak lemah sikit pun untuk dia nak jaga sebesar langit bumi. Jadi masa itulah kita berdoa kata ya Allah, mu boleh buat mu jaga sebesar langit bumi, tolong jaga aku, isteri aku, anak pinak aku, harta benda aku dan sebagainya. Dan semua tu terkandung dalam ayat kursi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ni perkongsian tajuk buku ni mencari unta merah Jepun. Unta merah Jepun. Unta-unta ni dia tak nak harap tak ada Jepun kecuali dalam zoo dia. Tiba-tiba nak kena cari unta merah Jepun. Dia gini. Unta merah ni antara haiwan yang sangat mahal. Sehingga Nabi guna kiasan. Nabi kata fa wallahi an yuhda bika rajulun wahid atau kama qala. Nabi kata demi Allah, di an yuhda bika rajulun wahid, kalau seorang terdapat hidayah kerana usahamu, pahalanya jauh lebih besar, lebih mahal daripada unta merah. Sebab orang Arab ni unta merah antara unta berharga. Dia harga sampai 1 juta. Macam Ferrari lah. Okey, cerita dia apa? Cerita hamba pergi ke Jepun. Pergi ke Jepun, mula-mula konon nak pergi jalan lah. Ada orang sponsor. Lepas tu akhirnya pergi 3 kali. Kali ketiga alhamdulillah kita berjaya kutip dana Ramadan 2019. Kita balik kutip dana nak beli bangunan 5 tingkat yang akan menjadi dakwah center, pusat dakwah. Sebab ada seorang hamba, dia ni engineer, lepas tu dia kahwin dengan orang Jepun, lepas tu duduk di Jepun, senang cerita dia hijrah Jepun, belajar dia hijrah Jepun. Lepas tu lepas lama hijrah Jepun, anak-anak dia semakin terhakis agama. Sebab payah, dia kata bayar dia duduk sana sebab dia hijrah di Osaka, semaya Jumaat dia kata dalam setahun berapa kali je. Berapa kali je. Lepas tu antara cabaran di Jepun ni, anak-anak orang Islam, ayah Muslim, anak Muslim, cucu tak tahu apa dah. Jadi dia sayang hamba ni, dia berdakwah di Masjid Kobe. Lepas tu dia pun buat inisiatif, dia berdakwah. Lepas tu dia dihalang daripada berdakwah. Adalah cerita-cerita panjang lebar semua sekali. Ada berlaku, hamba sebut ini. Lepas tu akhirnya dia berhenti kerja, dia beli bangunan. Bangunan tu bangunan 5 tingkat. Hak kemudian menjadi pusat dakwah. Alhamdulillah tahun 2019 kita balik kali ketiga. Kita buat kutipan dana dalam bulan Ramadan, kita berjaya kutip 3.5 juta. 3.5 juta. Kemuncak dia ada seorang datuk daripada Shah Alam. Datuk tu dia bagi tak banyak. Dia bagi cuma 500,000 saja. Dia bagi cek 500,000 untuk projek ni. Rupanya datuk tu dia ni kerja company Jepun. Bakal dia duduk lama dah duduk nak supaya orang Jepun ni kenal Islam. Dia bagi 500,000. Alhamdulillah kita pun beli bangunan tu, kita buat. Lepas tu sepatutnya tahun 2020 nak buat perasmian. Perasmian tu kita plan comel dah lah nak panggil Tun Dr. Mahathir buat perasmian. Sebab apa? Orang Jepun ni walaupun dia tunjuk dia ni mesra Islam, tetapi dia fobia dengan Islam, dia takut. Jadi saya hamba lepas bangunan tu beroperasi kena pergi ke balai polis setiap bulan, pergi lapor ke pihak polis. Polis takut bangunan Islam ni akan menjadi pusat keganasan. Tapi akhirnya tak jadi juga. Kita panggil Tun M. Tapi Tun M ada tulis surat lah, ada gambar dalam buku ni. Dia tulis surat mengucapkan tahniah. Lepas tu sepanjang beroperasi 2020 sampai ke hari ni kita dah berjaya alhamdulillah mengislamkan seramai 52 orang dah. 52 orang Jepun. 52 orang. Dan Jepun ni tuan-tuan separuh kehidupan dia dah Islam dah. Kita cuma perlu masuk ke separuh lagi dengan pengisian akidah hak betul. Dan hak menarik, saya hamba ni dia berdakwah di Jepun, dia guna Quran. Sebelum dia cerita pasal akhlak, kalau orang Jepun lebih hebat dari segi akhlak. Bila dia guna Quran tuan-tuan, dengan Al-Quran tu Jepun jadi macam nak tahu. Dia nak tahu. Contohlah, ambil contoh. Bila Jepun pergi ke Masjid Kobe, dia pun tolong memang. Dia kata saya jadi sukarelawan, saya bawa tuan-tuan masuk masjid ni. Dia pun tanya, apa tuan-tuan tahu mengenai masjid ni? Kata Jepun tu kata ini rumah ibadat orang Islam. Apa tuan-tuan tahu mengenai Islam? Tak banyak tahu. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu saya bantu. Lepas tu dia sipir duit, dia beli Quran, dia letak dalam Masjid Kobe tu. Mari Jepun, dia bagi Quran terjemahan. Dia kata okey, untuk nak kenal Islam ini buku pasal Islam. Okey. Buku ni
Apa keistimewaan dia? Buku ni tidak ada penulis. Tidak ada penulis. Jepun pelik. Muhammad tulis buku ni. Nabi Muhammad tu. Dah, Nabi Muhammad ummi, tak menulis, tak membaca. Lepas tu kata Quran ni, buku ni punyalah hebat. Usia dia 1400 tahun. Tak pernah berubah huruf dia. Tak percaya, suruh buka telefon. Buka telefon, buka apps Al-Quran. Tengok. Compare. Ayat surah Al-Hujurat contohnya. Ayat 17. Sama tak? Hak ni buka apps ni. Hak tu buka apps tu. Hak tu buka apps ni. Lepas tu dia buka. Banding dia kata. Huruf. Sama berlaku. Lepas tu yang ketiga dia kata, antara keistimewaan buku ni, inilah satu-satunya buku di dunia, dia kata, hak Tuhan bagi tahu dirinya adalah Tuhan. Macam awak agama apa? Contoh Shinto. Awak sembah apa? Boleh berlaku. Patung. Awak sembah patung. Hak ni pula contoh kata Kristian. Awak sembah apa? Jesus. Jesus tak pernah mengaku pun dia Tuhan. Patung tu tak pernah mengaku pun dia Tuhan. Orang buat, letak. Siapa? Tuhan. Mana mu tahu dia Tuhan? Tu aku kata dia Tuhan. Jadi aku rasa dia Tuhan. Maksud tak ada penjelasan. Tapi buku ni, Tuhan sebenar. Pak kata dia adalah Tuhan. Lepas tu nak dengar tak? Ni dia masuk step berikut. Nak dengar tak? Apa Tuhan kata? Tuhan nak sampaikan kepada saya dan kepada awak. Dengar apa Tuhan cakap. Dia baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Jepun terdengar. Dia pun terjemah. Dalam bahasa Jepun. 1, 2, 3. Lepas tu dia kata, Ustaz, pengalaman saya, ada setengah-setengah Jepun tu, bila saya baca je ayat kursi ke Fatihah ke, tiba-tiba, apa ni meremang bulu roma saya ni. Dan tuan-tuan ada dalam surah Az-Zumar. Allah kata Quran yang antara kelebihan dia boleh meremangkan bulu roma orang. Hok ada iman. Dia kata, Ustaz, Jepun hok meremang bulu roma tu, ambil nombor dia, kita follow up. Hak tu mudah menerima Islam. Ini antara contoh. Benda tu ada berlaku lah hamba sebut dalam ni. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan dia muslim. Mudah-mudahan perkongsian kita ringkas, minta maaf terlebih sikit masa, dapat memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.